Hello guys, welcome back to The Segment. Nama aku Hafiz dan kepada sesiapa yang masih belum subscribe to channel The Segment, aku harap korang boleh tekan butang like, share dan subscribe. Dan kepada sesiapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay, just to let you guys know yang kita orang dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari kita orang di 3 platform tersebut dan korang boleh cari The Segment Podcast. So, sebelum kita mulakan podcast kita pada malam ini, korang boleh layan di intro dulu. Okay guys, so basically kalau korang ingat kita punya episod yang pertama, Malam Podcast bersama dengan Abang Izham, dan aku dapat banyak sangat feedback melalui email, DM, Instagram dan juga daripada komen-komen yang mengatakan korang nak episod yang kedua ataupun nak lagi Abang Izham cerita. So aku ada dalam talian sekarang. Hello Abang Izham, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Abang Izham, apa khabar Abang Izham? Baik. Alhamdulillah. Abang Izham, so basically the reason why saya call ni sebabkan kita dapat banyak sangat feedback yang positif daripada penonton-penonton berkenaan dengan Abang Izham punya cerita yang Abang Izham share, saya rasa dalam minggu lepas kot, tentang gangguan dekat Felda, dekat area rumah Abang Izham tu lah. Okay, so hari ni Abang Izham ada apa-apa cerita yang mungkin Abang Izham nak kongsikan dengan kita? Berapa banyak cerita yang Abang Izham nak kongsikan hari ni? Okay, hari ni rasanya nak share 2 cerita lah. Oh, 2 cerita tu baik tu kan. 2 cerita kan, macam best ni. Okay, so tanpa buang masa guys, jom kita dengar cerita daripada Abang Izham. Okay, so cerita yang first terjadi dekat kawasan saya punya rumah jugalah. Okay, first macam biasa masa tu mungkin kejadian ni jadi lepas pada 3 bulan macam tu lah. Saya cuti jugalah. So saya balik kampung, balik cuti. Kebetulan masa tu abang member kawasan dia kan Felda ada blok lain lah. Jadi malam esok Nuri ni, malam tu biasa ada orang karaoke apa semua. Kita pun jumpa member dah lama tak jumpa. So pergi sana lepak-lepak, cicik, borak-borak macam tu. Panjang cerita, tapi masa tu malam tu perasan kenapa orang kawasan blok, saya punya blok ni member tak ada keluar. Okay. So seorang pun tak ada keluar. Yang kawasan lain semua ada lah. So satu kampung tu dalam 300-400 rumah macam tu lah. Kita pun borak sampai pukul lebih kurang pukul dekat pukul 1 macam tu pun. Okay. Saya kata dah lewat dah ni. Saya rasa saya nak balik lah masa tu. Sebab masa tu saya rasa saya ada macam rasa tiba-tiba rasa meremang, tiba-tiba orang bernaik, berasa macam tak sedar hati masa tu. Okay, alright. Saya cakap member, okey lah, jumpa besok lah, jumpa hari Kenduri esok lah, saya datang balik. Jadi saya balik lah seorang. Biasa kita balik ramai satu blok, ramai duduk motor balik macam tu malam-malam kan, satu pagi. Lepas tu malam tu saya seorang lah. Masa balik tu dah rasa lain lah, tapi saya cakap punya perasaan sajalah. So saya bawa je lah motor, bawa motor lebih kurang masa tu lebih kurang lagi 10 biji rumah saya lah nak sampai saya punya rumah. Ada 10 biji rumah. Saya bawa nampak dari jauh, nampak macam orang jalan-jalan, orang jalan lah ramai. Ada orang bawa keranda sebab saya punya rumah kan depan kubur. Okay, alright. Okay, tapi yang peliknya masa tu pukul 1 pagi. Saya pun tak expect apa pun, sebab masa zaman tu orang dah pakai bawa jenazah pun dah pakai van lah masa tu. Tapi yang saya pelik, kenapa orang cakap angkat ramai-ramai lah. Maknanya dia orang usung jenazah tu ramai-ramai pakai keranda lah tu kiranya. Ya betul. Okay. Ada lebih kurang 10 orang, tapi dia orang jalan kaki. Okay. Jalan kaki. So saya pun pergilah dekat. Saya tanya, nak tegur, nak tanya dia orang lah. Kita tak expect apa pun masa tu.
Tu saya tegur dia orang dengan lampu, apa ni yang peliknya satu lagi pun saya tengok yang depan sekali, yang jalan depan ni, dia pegang lampu genset dulu. Kan yang lampu yang pakai minyak tu. Oh, lampu ayam. Lampu ayam tu. Okay, alright. So masa tu kita tengok sekali imbas macam tu lah. Tapi zaman tu orang dah pakai torchlight lah. Okay. Mana orang pakai lampu tu lah. Betul. So saya pergilah tanya dekat dia. Pergi tanya, Assalamualaikum bang, siapa yang meninggal? Senyap. 2-3 orang tu pun tak balas. Lepas tu saya pergi tanya orang belakang dia pula. Tanya-tanya cakap, tanya pun tak ada orang nak jawab. Sekali dia, yang last kali dia pusing muka dekat saya. Okay. Dia pusing-pusing time tu dia pusing muka dekat saya, yang orang last tu. Tak ada muka. Allah. Tak ada muka. Maknanya memang muka dia memang betul flat lah. Memang tak ada mata, hidung, mulut semua tak ada lah ni. Tak ada mata. Sebab masa tu kita tengok dalam sama-sama gelap-gelap kan. Bawah pokok macam tu, lalu dekat pokok tu. Apa lagi saya bawa masa tu, bawa motor orang tua. Motor-motor ladang tu. Kita pulai lah habis. Pulai habis ni. Sebab kita seorang ni tunduk pulai lah habis. Rasa macam tak nak pergi motor. Oh, motor tu rasa berat lah motor ni. Ya. Macam kita boleh sikit dalam 10-15 yang meter naik macam tu, ibaratkan tu. Dia tunduk saya, kenapa tak boleh pergi ni? Sekali saya dalam masa yang sama pun saya pergi. Kita pun minta-minta mata, ujung-ujung mata tengok sebelah kan. Tengok apa yang orang usun tu ada lagi tak. Dia tengok keranda saja terbang. Allahu Akbar. Keranda saja yang terbang keranda saja yang terbang masa tu. Ui. Masa tu kita nak lari pun tak ada apa. Ada atas motor pula ngangam sampai depan rumah. Saya buang motor macam tu. Tu cabut merangkak sampai nak sampai dekat pintu rumah. Arwah orang tua saya buka pintu. Selawat dia simbah air terus. Saya apa lagi buat, menggelopok dah masuk rumah masa tu. Menggelopok masuk rumah. Lepas tu arwah saya kat luar, saya tak tengok dah. Dia baca apa saya tak tahulah. Tapi mungkin dia halau benda tu lah. Kan, dia halau. Kadang orang cakap orang tua ni ada insting dia anak dia sendiri. Itu dia. Tapi ayah saya bukan perawat lah. Tapi yang saya apa ni, masa tu sampai ke pagi lah saya tidur. Of course lah. Dekat rumah memang tak ada gangguan. Tapi malam tu ayah saya, teman saya, dia baca Yasin apa semua. Memang tak tidur malam tu sampai ke pagi. Sebab lepas mandi tu dia macam neutralkan saya balik lah. Dia pulihkan semangat saya balik semua. Lepas tu baru besok tu baru saya punya mak datang cerita kat saya. Sebab sebelum saya keluar, saya ingat saya keluar dalam pukul 9 malam macam tu. Saya sebelum keluar pergi ke Kenduri tu, saya punya mak cakap jangan lewat saya balik. Sebab apa? Sebab sekarang tengah panas. Saya ingat cuaca panas. Kita dia masa tu kerja luar, mana tahu apa yang jadi masa tu. So maknanya bila dia cakap tengah panas tu, maknanya dia punya, orang kata dia punya keadaan tu lah, keadaan tu tengah panas lah kan. Sebab yang saya pun masa kan yang cakap member kawasan blok tu pun seorang pun tak ada keluar. Kan, rupanya ada benda jadi dalam minggu tu. Tapi cuma Abang Izam tak tahulah apa benda yang jadi minggu tu Tak tahu. Kebetulan kita masa baru balik kampung, baru cuti kan. Yelah. Dia cerita dia apa ni, ada satu orang tak jauh lah pada rumah. Dia dah hujung lah. Dia ada bela. Dia orang cakap hantu raya, tapi saya tak pastilah. I see. Dia bilang hantu raya. So dia tak boleh nak lepas. Tak ada anak-anak dia semua tak nak ambil. Siapa nak ambil macam tu. Betul. Lepas tu hari last dia meninggal tu, yang dia boleh meninggal tu, ada orang terima tak jauh pada rumah dia juga. Ada orang terima. Ada seorang pakcik tu terima. Okay. So bila pakcik tu terima, lepas dia meninggal 2-3 hari yang tu, mungkin dia tak ada kaedah untuk jaga benda tu ke apa. Tak bagi makan. Orang cakap tak bagi makan. So dalam 2-3 hari tu, nampak yang orang yang terima tu tak pakai baju, tak pakai seluar apa, pakai selempang kain plekat dekat badannya. Dia pakai selempang kain plekat badan, jalan kaki macam tu. Orang tegur dia, senyap dia kawasan tu. Kawasan dia pergi patah balik. Kadang masa satu malam 2-3 kali. Biasa pukul 1, pukul 11 orang tengok ke tingkap benda semua. Memang time tu tengah panas lah.
Tapi yang saya rasa yang sekarang lah, benda ni jadi 10 tahun lepas lah. 10 tahun lepas. Sekarang anak dia pun tak berani balik rumah tu, tak ada orang duduk rumah tu. Rumah yang pakcik tu yang membela hantu raya tu. Yang pembela yang mula asal. Yang ambil tu ada lagi. Oh, yang ambil tu ada lagi. Ada lagi. Tapi mungkin dia dah buang ke apa, Allah Alam. Kita pun tak nak tanya lah benda tu. Tapi tak ada kacau dah lah sekarang. Yelah. Tapi time tu memang betul-betul motor tu semua esok pagi ambil tengok hancur sebelah. Seram babe. Sebab kalau kita malam tu kita nak lepak dengan member sebelum hari kahwin kan. Tiba-tiba member tak ada, balik rumah tiba-tiba tegur, tak ada orang menyaut, dan tiba-tiba pusing balik, muka hilang apa semua kan. Keranda terbang bagai. Sebab mak mungkin tak sempat nak cerita kot kan. Tak sempat cerita kan, cakap panas tu. Tapi kira yang bagusnya arwah ayah Abang Izam ni, dia orang kata macam dia dapat insting kan. Dia tahu anak dia ni balik kelang kabut. Anak dia balik kelang kabut ni mesti ada benda tak kena. Dia macam dah tahu lah. Sebab dia kalau keluar tu buat bagi simbah terus, mungkin dia dah baca dah. Tapi dia bukan perawat benda semua, tak ada lah. Dia buat sendiri kan. Itu 10 tahun lepas. Maknanya sekarang Abang Izam 34. Maknanya time zaman muda remaja lagi lah ni kan. Time umur 23 zaman genting lah tu kan? Zaman-zaman genting, zaman bujang dulu. Orang kata zaman-zaman tengah prime lah orang kata ni kan. Padahal masa tu baru lepas dalam 3-4 bulan je tu. Yang kes yang kat bawah tu. Yang kes yang mula-mula masa episod 1 tu. Yang 3-4 bulan lepasnya tu. 3-4 bulan selepas tu jadi benda yang ni pula. Jadi benda yang ni. Allah, tak lama tu, sekejap. 3-4 bulan tu sekejap ke kan? Tapi tak, masa pergi tu pun tak expect benda pun, tak fikir benda lah. Yelah, of course lah kan. Kita pun macam dah ingat lupa kan. Yelah, kita pergi luar, sibuk kerja, balik dah relax macam tu. Betul. Lepas tu efek dia demam seminggu lah. Pergi berubat juga. Pergi berubat juga. So macam mana bila berubat tu, ustaz ada cakap apa-apa ke? Dia cakap benda tu ikut. Benda tu memang follow. Ustaz cakap benda yang sama. Benda yang sama ni yang si hantu raya ni. Si hantu raya tu. Dia follow. Dia yang follow. Sebab kebetulan saya tu time dia. Time dia cakap, ustaz cakap, kebetulan masa tu saya ingat, yang tak silap ustaz cakap masa tu satu Muharram. Kalau ikutkan, kalau yang pengamal perubatan, kalau orang yang ada bela-bela benda ni, dia macam renew lesson time tu. Setiap satu Muharram tiap tahun dia akan renew lesson. Sebab tu kalau tengok dekat danau, tak silap dekat Danau Toba dekat Indonesia, dia orang akan renew tiap satu Muharram. Dia orang akan muja sepanjang-panjang Danau Toba tu. Ramai lah tak umur apa semua yang pemegang-pemegang. Ini kira satu information yang baru bagi aku ni sebenarnya kan. Tapi Allah Alam lah tu, start tu cerita lah. Malam tu mungkin dia renew, dia tak makan lagi. Itu mungkin malam dia tengah nak renew lesen dia agaknya kan, dengan tak makan apa semua kan. Berkemungkinan lah. Kita pun tak pandai sangat tu kan. Lain macam tu kan, dia kena renew lesen itu. Tapi secara jujur, bab-bab yang kena renew lesen ni, yang bab kata Abang Izam ni, itu first time yang saya dengar. Yang diorang buat ritual yang sedemikian rupa lah. Macam every year satu Muharram tu diorang akan buat satu macam ritual kan. Dia ikut ada banyak hari, tapi paling biasa yang wajibnya hari 1 Muharram tu lah. I see. Dia akan renew biasalah ustaz tu cakap macam tu. Ini information yang tapi baru ni. Tak pernah gaji lah benda kan. Nak gaji pun buat apa kan. Tapi tu lah ini kan. Tapi aku rasa renew lesen ni, aku rasa bukan pertama kali saja bagi aku, tapi aku rasa untuk penonton The Segment pun mungkin ini adalah orang kata information yang baru lah bagi kita orang sebenarnya kan. Buat dia mengambil benda tu mesti ada masa dia nak kena ritual dia kan. Betul. Mungkin masa tu lah dia adalah benda-benda yang dia kena follow kan. Dia kena follow. Tak follow makan tuan. Itu yang pening kepala kalau makan tuan tu kan. Itu mesti makan tuan. Itu nampak gaya macam makan tuan tu kan. Itu yang tak tahulah, sebab itu yang jadi tuan asal dah pergi. Tuan asal dah pergi. Lepas tu
anak tak nak tinggal kat orang lain. Kan. Pening kepala macam tu. So itu adalah cerita pertama Abang Izam lah. Cerita pasal hantu raya ni kan. Why don't Abang Izam continue dengan cerita yang kedua? Cerita yang kedua, okay, saya kerja banyak travel lah. Hari-hari saya bata lah Johor, Penang, Kedah, apa tu. Even sekarang pun saya kat Penang lah. Abang Izam sebenarnya kerja apa Abang Izam? Mungkin penonton-penonton pun mungkin nak tahu Abang Izam kerja apa sebenarnya. Saya kerja buat sale. Sebenarnya kita just pergi ambil order lah. Tapi saya punya area, range saya jauh lah, Utara Selatan. Utara Selatan So maknanya every week akan ada travel lah. Every week. So minggu ni dekat mana? Semalam 2 hari. Semalam yang WhatsApp saya tu, saya 2 hari dekat KL. Lepas tu balik hari ni sambung Penang. Sambung Kedah, Penang. Penat bang. Penat tu kan. So basically masa time PKP ni, tengah nak travel ni memang travel seorang je lah cerita dia. Kebanyakan travel seorang lah. Berani travel seorang. Biasalah, tapi sekarang okey sikit lah. Kalau yang first PKP dulu, kita atas highway kita seorang. Yelah masa first PKP kan, dengan lori tak ada, kereta tak ada kan, semua tak jalan. Betul. Biasa kita ada nampak trailer je, polis pun tak ada keluar. Itu lagi cuak seorang kat highway kan. Itu kalau apa-apa jadi tu pening kepala babe. Kan? Betul. Okay mak, tak apa cakap. Sambung cerita kedua. Sorry. Okay, so saya bekerja banyak travel. Jadi saya ni cerita saya balik pada Johor lah ni. Okay, so kalau kita daripada masuk, saya tu pada JB. Jadi JB nak balik sampai ke Segamat pun dah, saya masa tu kat Segamat saya dah pukul 12 lebih macam tu lah. 12 lebih macam tu lah. So daripada Segamat, kalau nak jalan selamat lah, orang tu lalu ikut jempol. Jadi jalan besar, benda semua orang biasa lalu, lori ada lah. Ikut jempol, betul. So saya biasa saya ikut kepala saya punya ni. Saya jenis ikut saya punya kepala yang cepat sampai sedap sikit lah. Jadi saya potong ikut apa ni, lalu londah sana. Lalu londah, potong Palong, masuk ikut Tembangau. So masuk Tembangau, dia ketemu dekat Teriang sana. Jadi saya lalu situ. Masa lalu lepas jambatan dekat lepas Masjid Londah tu, ada satu situ kawasan macam ada sungai situ. Sungai, betul nampak jalan rel kereta api belah kiri. Masa tu situ saya dah bau 2-3 kali lah sebenarnya saya dari situ. Dah apa? Biasa tengah malam lah, dah bau wangi. Bau wangi, alright. Kawasan tu biasa bau wangi. Jadi kita pun biasa saya drive malam, saya buka tingkap, kau buka sikit, pasang tengok sambil dengar movie lah. Kadang-kadang kita tengok lah Ujung Bersomi lah, apalah, semua dengar cerita movie seram ke apa. Tapi saya seorang lah masa tu, kebetulan saya seorang. So saya lalu. Masa saya potong lepas Palong okey lagi. So masa nak masuk ke Tembangau, benda jadi masa saya nak masuk Tembangau. Dalam 10 minit saya jalan dalam. Masa tu memang kalau orang pernah lalu Tembangau malam, Tembangau kalau last pukul 8 lah, pukul 9 orang memang tak ada nampak langsung, tak ada orang. Alright. So saya dekat jalan kiri kanan sawit yang agak seram situ, tapi mungkin dah biasa lalu dan tak rasa apa sangat lah. Masa tu dalam pukul berapa time tu, masa lalu dekat Tembangau tu? Masa lalu 1:30 pagi. 1:30 pagi. Gila 1:30 pagi kau lalu situ bang. Kita mindset balik cepat. Sampai rumah cepat. Cari naas betul lah. Alright. Jadi saya tekan lah, bawa macam biasa. Jalan situ pun tak berapa cantik lah. Yang lopak lah, pumping apa tu. Jadi saya jalan dalam 60 macam tu. Jalan saya jalan tengah bawa tu, dia tak sampai Kampung Nasi lagi. Tak sampai jalan Kampung Nasi lagi, tiba-tiba saya nampak macam ada makcik dengan dengan macam orang tua dengan cucu, sebab saya rasa dia bongkok. Adalah hati cakap dia sebelah kiri lah. Pergi mana malam-malam ni? Bukan ada kedai buka ke apa, tapi sebelum orang sendiri lah. Kita tegur dalam hati, tapi tak cakap lah kat mulut. Meremang bulu rumah aku ni lah.
Lepas tu dia jalan, tak apalah, dia cakap biarlah, dia pandai lah, dia nak pergi mana. So 2 minit dalam 2 minit depan tu, saya terasa macam nak pandang belakang. Sebab kalau 2 minit dengan bawa 60, kita nampak lagi, sebab tu jalan straight. Okay. Nampak lagi orang yang jalan belakang tu. So saya tengok, mana pergi? Takkan masuk semak. Yang tu dah hilang. Okay. Orang tu dah hilang. Yang nenek dengan cucu tu. Jalan depan sikit lepas pada kampung orang asli tu, sekali pom, tayar meletup. Aduh, tayar bocor. Okay, alright. Jadi saya pun parking tepi dulu. Masa tu itu kawasan dia terang, nampak cahaya bulan je lah. Kebetulan masa tu bulan penuh. So okay. Memang masa tu berhenti kat tepi, memang tepi kiri kanan tu apa, sawit lah kan? Memang sawit lah. Memang tak ada perumahan. Kalau lalu jalan Temanggong tu memang tak ada perumahan. Perumahan semua masuk dalam-dalam. Berani dia. Jadi saya berhenti kat tepi. Kalau jalan pun tayar kan terbakar tayar. Ya, dengan jalan pumping. Kalau jalan tak pumping mungkin boleh jalan lagi lah. Berjalan pumping. Jadi saya fikir berhenti tepi. Dekat 5 minit fikir nak buka tayar ke nak tunggu esok. Tunggu pun tak ada guna kan. Sebab baru pukul 1 lebih kan tu. Nak tunggu pisang man. Jadi saya pun bismillah je. Buka pintu, angkat ejek, tukar tayar. Kalian rasa macam ada 2 orang, nampak macam makcik tu jalan belah tepi tu. Dia kat depan. Tapi kat depan tak lalu kat saya, tapi dia ada kat depan sana. Oh, dia bagian depan. Lampu kereta kan pasang. Dia kat depan blok. Tapi masa lampu dekat depan tu, dia jalan menuju ke Abang Izham ataupun dia jalan ke depan? Dia dah lepas ke depan. Oh, okay, alright. Saya fikir, makcik ni cross ikut mana? Kan? Dia kat cross ikut mana? Padahal sawit kiri kanan ni. Memang sawit dengan semak-semak benda semua. Lepas tu, jadi saya siap tukar. Saya pusing-pusing macam ada benda melintas rasa masa tu. Tapi mungkin lah, saya fikir kita punya perasaan je lah, sedang kadang gelap macam tu kan. Yelah. Dah tutup apa semua. Saya jalan balik kereta. Jalan slow. Tiba-tiba debong bunyi atas bumbung. Jadi orang cakap kalau bunyi macam tu jangan berhenti langsung. Bunyi ke terlanggar benda kat depan ke, jangan berhenti. Jalan je. Jadi saya pun masa tu handphone jatuh kat bawah. Jadi kita pun tak boleh nak buka Yasin ke apa semua. Kalau berhenti jadi cerita lagi. Tingkat tak tutup lagi. Terus saya bismillah sejalan je lah. Saya kat jangan jumpa apa, jangan tunjuk nak kacau macam kacau, jangan tunjuk muka. Jadi saya jalan lah slow. Jalan-jalan saya pegang, kan kita bawa van masa tu. Jadi pegang-pegang dia ikut kat tingkap tu. Tingkap memang tak tutup lah. Pegang-pegang rasa macam ada benda. Apa benda ni? Okay. Saya pegang. Tadi macam ada rambut tu juntai. Wih, ya boy. Rambut tu betul nampak panjang tepi. Dekat tepi tingkap? Dia daripada atas. Oh, daripada atas bumbung tu jatuh ke tepi tingkap? Dia macam rambut kan, kita macam orang rambut panjang. Dia macam kena rambut depan kipas angin. Yes. Dia kibar dekat kena dekat muka masa tu. Ingat menapa? Ingat menatang malam. Aduh. Jadi tengok, apa benda? Lepas tu tekanlah minyak lagi, laju sikit. Tekan laju sikit. Masa tu betul-betul yang nampak benda tu duduk main kat atas bumbung. Dengar dia lompat-lompat tu, dung. Kita tengah bawa ni, dung. Aduh. Lepas tu yang final dia dekat satu corner tu. Mungkin dia nak turun. Masa tu dia ada satu jambatan. Satu kapal orang asli lagi depan sana. Dekat jambatan tu, bunyi tu dah hilang. Nampak dia mungkin dia nak tunjuk dia lah. Dia nak tunjuk dia bertenggek kat tepi kan, birai jambatan besi tu. Yes. Dia bertenggek tepi tu. Ya Allah. Rupanya checkpoint. Oh. Masa tu saya tutup tingkap, saya tekan betul-betul habis minyak. Habis pedal minyak tu tekan. Dia nak menumpang lah cerita dia ni. Mungkin menumpang lah. Biasa selalu dia bau saja, bau wangi. Tapi hari tu betul-betul dia nampak, tapi tak nampak muka lah. Rambut dia memang panjang kusut macam tu lah. Dan duduk tengkik kat tepi jambatan tu. Saya boleh tengok lama betul.
Masa tu tekan terus lah minyak. Dengan depan tu jalan berlopak apa bagai. Confirm tekan bang. Kan kalau jadi kat saya pun jangan cerita banyak, bang, saya tekan je. Tapi masa tu saya tekan betul-betul jauh saya pergi. Dah keluar tu saya tak berhenti lagi. Keluar teriang tu saya berhenti dekat mana. Betul-betul saya berhenti. Lepas betul saya slow minyak. Saya betul berhenti. Saya dekat, kalau perasan jalan nak pergi ke Bera tu kan ada tulis air Bera kat seberang sungai. Yes. Situ ada lampu banyak. Kat situ baru saya berhenti. Jauh kat tu. Apa ni, masa tu dah pukul 2 lebih macam tu lah. Masa berhenti tu kita tangan semua terketar. Dah tengok benda semua. Pasal Yasin semua duduk tepi. Of course. Jadi macam-macam apa ni, kita tak boleh nak drive balik. Dia macam lemah lah. Jadi macam lemah semua. Macam lembek lutut lembik semua. Segala benda tak kena kan. Jadi apa ni, saya nak balik ke saya punya rumah dekat Temeloh kan. Kalau nak balik sana dalam setengah jam sampai dah. Tapi saya fikir balik, kalau benda tu ikut kacau anak bini lagi susah. Jadi saya fikir balik. Saya duduk kat tepi tu dulu. Saya pergi saya drive pergi lepak depan masjid dekat Temeloh sana. Sampai lepas subuh subuh pergi sembahyang subuh dekat masjid tu. Baru balik. Lepas tu orang rumah pun belik. Berapa jam balik pada JB. Tapi saya tak pernah cerita lah kat dia apa ni. Kalau cerita takut yalah dengan ada anak lagi apa semua kan. Betul. Kan sama lah saya kalau dekat rumah pun, kalau macam aku dengan wife aku kan, kalau macam ada benda-benda yang mengacau ke apa kan, aku memang jarang nak bercerita lah dengan dia kan. Even aku buka channel The Segment ni pun, wife aku tak pernah tengok pun. Kau bayangkan. Kan? Dia sokong, dia support, tapi dia tak pernah tengok. Kau bayangkan. Better jangan tengok lah kalau takut lemah semangat. Itulah dia. Sebab orang rumah ni jenis lemah semangat kan. Betul. Jadi kita pun better tak baik cerita. Betul. Tapi bang, yang cerita yang nombor 2 ni, bagi aku yang part yang aku paling cuak paling takut is basically nenek tua jalan dengan cucu dia tu, yang tiba-tiba dia muncul dekat masa kau tengah tukar tayar tu kan, tiba-tiba dia ada dekat depan kereta tengah berjalan lagi. Time tu bagi aku yang part tu yang paling kritikal lah bagi aku sebenarnya. Masa nampak berlumba dia tak rasa apa. Masa nampak kita lintas dia kan, masa tak melemah apa. Tapi masa tengah tukar tu tiba-tiba nampak kat depan kereta, dekat depan sikit lah, dalam 5 tapak depan kereta tu. Jadi kita nampak lampu cakap mana datang. Masa tu dah habis bukan tangan, habis tengkuk apa segala benda lah orang kata kan. Segala benda meremang tu. Kalau menjerit pun tak ada guna. Dah tak ada orang. Kiri kanan sawit. Nak jerit sekejap kan nenek tu yang patah balik. Pening kepala. Lepas tu dah jalan balik hilang pula. Aduh. Tapi tak tahu, takut masa tukar tayar tu. Masa tu kot benda tu, checkpoint tu tumpang kat atas tu. Mungkin lah. Kita tak tahu apa ni. Kita memang rajin lah, tapi tahu kat mana point-point dia. Tapi ada driver lori pernah cerita tu. Kita punya driver ada pernah cerita lah. Pernah nampak benda tu lintas. Tapi tak kacau macam tu. Tapi diorang lori jalan 2 orang banyak. Usually kalau lori memang 2 orang kan. Ini kebetulan ada partner tu dia cuti. Kisahnya. Tapi lepas pada tu 2 bulan kau tak lalu kat kawasan Terbangau. Bulan ketiga, kalau aku jadi kau orang, aku memang dah tak lalu dah sampai bila-bila kan. Kalau dah kena kacau sampai situ sekali, memang tak ada dah. Sorry babe. Tapi lalu situ sebenarnya dia jimat kurang dekat sejam ke. Sebab kalau kita straight daripada Segamat tu nak potong dekat Jelai tu pun, dekat Jelai tu boleh tahan juga cerita dia. Oh ya? Sama je dekat pasir besar tu. Daripada pasir besar corner apa ni? Daripada pasir besar simpang yang ada BHP tu. Masuk situ. Di depan sikit kat corner depan tu, lepas pada rumah kampung pasir besar tu. Lepas pada ada satu corner tu. Member pernah nampak ni gula-gula kat situ. Pocong. Buat tengah-tengah maghrib. Ngangau tengah azan, corner-corner ada Allah. Itu pening kat.
Dia jangan sampai orang kata benda tu jatuh kat tanah berguling. Itu pening. Tapi biasanya benda-benda macam ni jadi bila kita drive seorang, lepas tu tak ada orang lain, tak ada kereta lain lalu apa semua, kita betul-betul kita sebiji lepas tu kacau. Kebanyakan macam tu lah yang kena kacau sebelum ni. Tapi alhamdulillah tak ada apa lah. Bawa pergi hari tu hari pergi jumpa ustaz pun, lepas pada esok tu cuti hari Ahad. Saja keluar pergi jumpa ustaz jam tu, saya kata tak ada apa, benda tu saja, salam kenalan je kan. Salam kenalan orang kata, apa khabar? Salam kenalan. Aku tanya apa khabar, dia tanya. Tapi tak berapa cantik jugalah salam pengenalan. Yelah, salam pengenalan dia lain macam tu. Kebetulan malam tu pun malam bulan mengambang elok terus macam tu, dia sama-sama bulan ni. Itu tak syok babe, tak syok kan. Tapi masa tu fikir kalau pergi lari, nak lari mana dalam hutan. Betul. Kiri kanan sawit, nak lagi mana, silap-silap masuk dalam tak keluar kan. Itu lagi teruk. Lagi pening kepala kan. Betul. Malam ni abang tekan je lah. Tekan, confirm tekan ke. Kan. Tapi Abang Izam punya cerita malam ni baik lah kan. Perkongsian cerita pertama, keranda terbang kan. Cerita yang kedua, nenek dengan cucu dan juga pontianak kan. Bagi aku cerita yang kedua ni memang orang kata dia punya impact tu best. Dia punya, sebab even masa Abang Izam tengah cerita ni pun, saya tengah berborak ni pun bulu roma pun meremang-meremang kat ni kan. Kalau ada kat situ tahu macam mana, tak tahu apa yang kembang lagi pun tak tahu. Kan. Macam sekarang kita pun bersiaran pada pukul 11.45 malam hari Jumaat. Pening kepala aku Sam. Tak tahulah macam mana. Anyway, Abang Izam, thank you so much bang sebab berkongsi cerita lagi sekali dengan The Segment dan juga dengan penonton-penonton viewers The Segment. Sebelum kita mengakhiri kita punya session podcast pada malam ini, mungkin Abang Izam nak sampaikan pesanan ataupun apa-apalah Abang Izam nak cakap dengan penonton, silakan. So saya rasa tak ada apa nak cakap, cuma terus support The Segment. Terima kasih bang, terima kasih. Okay, alright guys, aku rasa itu saja perkongsian kita untuk malam ini. Alright, bersama Abang Izham. Terima kasih Abang Izham sebab sudi luangkan masa sekali lagi dengan The Segment, share cerita dengan penonton-penonton. Aku rasa memang lepas ni Abang Izham mungkin ramai peminat ni kan, sebab masa episod pertama pun ramai orang nak minta episod kedua. So hari ni kita bawa episod kedua malam podcast bersama Abang Izham. Dan kalau korang nak Abang Izham cerita tentang episod ketiga, sebab Abang Izham pernah tunjuk aku list of cerita yang dia nak cerita dengan The Segment. Banyak babe kan. So kalau korang nak Abang Izham teruskan kongsi cerita dengan The Segment, korang komen dekat bawah. Alright, and show the support to Abang Izham. Okay, show your love, show your support to Abang Izham untuk ceritakan lagi kisah-kisah seram dia. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.